Di negara kita mempunyai berbilang bangsa iaitu Melayu, Cina dan India. Oleh itu, terdapat cara memupuk kemakmuran dalam masyarakat majmuk amatlah penting. Dalam sejarah Malaysia, terdapat sebuah peristiwa tragik yang melibatkan perkauman iaitu pada 13 Mei 1969 berlakunya rusuhan kaum dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Ia telah meragut jiwa, harta benda dan perpaduan di dalam bangsa kita. Dalam dalil juga ada menyatakan tentang pentingnya perpaduan itu dalam sesebuah negara, iaitu perkataan perpaduan telah disebut sebanyak 534 kali dalam Al-Quran. Objektif memupuk masyarakat majmuk ialah dengan memupuk rasa kecintaan dan kebersamaan dalam kalangan individu terhadap komuniti yang ada di dalam persekitaran. Selain itu, membentuk kepribadian dan memahami konsep kerjasama serta tolong-menolong antara satu sama lain juga dapat memupuk semangat hidup bersama dalam suatu komuniti tanpa mengira agama, bangsa dan kepercayaan. Terdapat kesan akibat tidak memupuk kemakmuran dalam masyarakat. Yang pertama, hubungan ketidakharmonian antara kaum yang boleh menyebabkan pergaduhan. Yang kedua, mengancam keselamatan negara. Yang ketiga, menjejaskan imej negara yang boleh menyebabkan negara menjadi mundur. Antara faktor yang menyebabkan isu perkauman adalah yang pertama, dari segi bahasa. Setiap kaum menggunakan bahasa sendiri untuk bergaul antara kaum mereka. Perbezaan bahasa ini akan menimbulkan prasangka, perselisihan faham dan juga prejudis terhadap kaum lain. Yang kedua pula adalah sistem pendidikan yang terasing. Setiap golongan etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri. Contohnya, pelajar Melayu bersekolah di sekolah Melayu, pelajar Cina bersekolah di sekolah Cina, manakala pelajar India juga bersekolah di sekolah India. Sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda mereka dan perbezaan etnik kurang memainkan peranan yang berkesan bagi memupuk integrasi dan persefahaman dalam kalangan pelajar. Yang ketiga pula adalah kurangnya interaksi antara kaum. Secara umumnya, suatu kaum lebih cenderung untuk berkawan dan bergaul dengan orang daripada kaum sendiri. Hal ini akan menyebabkan kurangnya sikap perpaduan dan toleransi terhadap kaum lain. Solusi kepada isu dan faktor yang menyebabkan isu perkauman. Yang pertama, saling menghormati. Misalnya, dalam isu melibatkan urusan orang Islam, justeru orang bukan Islam tidak wajar untuk mencampurinya. Yang kedua, saling berdialog dan berbincang. Tanpa dialog, komunikasi antara pihak-pihak akan menjadi pasif dan mendorong kepada prejudis dan prasangka antara kaum dan agama. Yang ketiga, saling bantu-membantu. Sekiranya isu sensitif timbul boleh mengancam kesatuan dan perpaduan, tiap pihak perlu bekerjasama untuk menanganinya, bukan bersikap pentingkan diri sendiri. Yang keempat, saling toleransi. Tiap pihak perlu berlapang dada dalam menangani perbezaan dalam sesuatu isu dalam masyarakat. Usaha memupuk kemakmuran masyarakat majmuk, melaksanakan sekolah wawasan. Penggunaan dan penerapan bahasa rasmi negara iaitu bahasa Malaysia sebagai bahasa perantaraan di sekolah-sekolah kebangsaan turut membolehkan pelbagai kaum berinteraksi antara satu sama lain. Selain itu, penerapan nilai-nilai budaya dalam aktiviti seharian. Semakin ramai wanita bukan Melayu yang memakai baju tradisional orang Melayu iaitu baju kurung ke majlis-majlis maupun ke kuliah di universiti. Seterusnya, memperkenalkan adab-adab orang Melayu kepada kaum Cina dan India atau sebaliknya di antara kaum-kaum tersebut. Kepentingan kemakmuran dalam masyarakat majmuk. Kepentingan yang pertama adalah untuk memastikan masyarakat terus bersatu padu dengan meraihkan berbagai bangsa dan kaum sebagai asas penyatuan negara bangsa. Yang kedua, untuk memastikan masyarakat saling mensyukuri akar keamanan negara yang mempunyai pelbagai bilangan kaum. Seterusnya, untuk memastikan masyarakat saling menghormati agama dan budaya antara satu sama lain. Di samping itu, ia juga untuk mengekalkan kesejahteraan negara Malaysia kekal terjaga. Akhir sekali, dapat mengukuhkan kestabilan politik dan ekonomi negara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apakah pendapat anda tentang perpaduan kaum pada masa kini? Pendapat saya, perpaduan kaum di Malaysia amatlah baik disebabkan rakyat Malaysia saling menghormati dan menjaga kehormatan kaum etnik
yang terdiri daripada Melayu, India, Cina dan lain-lain. Untuk mendapatkan perpaduan tersebut, kita perlulah menjaga hubungan sesama kaum dan sentiasa bertoleransi dari segi sikap, sensitiviti agama dan budaya masing-masing. Adakah anda berpuas hati dengan perpaduan kaum pada masa kini ataupun anda mahu mengubahnya menjadi lebih harmoni? Saya berpuas hati dengan perpaduan kaum pada masa kini kerana rakyat Malaysia saling menghormati sesama kaum. Jika rakyat Malaysia mengamalkan sikap sedemikian, kita dapat mengelakkan daripada berlakunya rusuhan kaum seperti peristiwa 13 Mei yang mengakibatkan kemuncak kepada masalah perpaduan kaum. I'm sorry, would you guys mind if I join you guys? Alia, budak baru tu nak belajar dengan Cici lah. Dia cakap apa tu? Aku bukan faham sangat bahasa Inggeris. Dia tanya, boleh tak kalau dia nak join sekali kita belajar? Lah, tak payahlah. Dia adalah Cina. Lepas tu tak pandai cakap bahasa Melayu pula tu. Okeylah, nanti aku bagi tahu dia. Sorry, we don't want to hang out with you. Weh, korang tak baik tau tinggikan dia. Walaupun dia Cina, tak faham bahasa Melayu pun, and lambat nak fahamkan, kita masih boleh belajar sama-sama. Kita kan negara yang mempunyai pelbagai belah bangsa. So, kita perlulah eratkan silaturahim antara satu sama lain, supaya perpaduan dalam negara ni dapat dijaga. Boleh tak macam tu? Macam mana? Kau okey ke kalau dia nak belajar sekali dengan kita? Yelah, kalau macam tu, kita belajar bersama-sama, perlahan-lahan. Okay. Okay, you come join us. Come sit together. Okay, thank you. Pengajaran yang kita boleh pelajari daripada video ringkas ini adalah kita sebagai rakyat Malaysia tidak seharusnya mendiskriminasikan seseorang itu hanya disebabkan warna kulitnya. Selain itu, walaupun terdapat halangan bahasa yang menyebabkan sukarnya untuk berinteraksi bersama kaum lain, kita masih lagi boleh berkomunikasi atau berdialog walaupun masa yang diambil untuk memahami sesuatu itu agak lama. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya mengeratkan lagi hubungan silaturahim bersama kaum lain agar perpaduan Malaysia kekal terjaga. Kesimpulannya, usaha untuk memupuk perhubungan etnik di negara ini tidak akan mencapai matlamatnya tanpa adanya kerjasama daripada semua pihak. Oleh itu, masyarakat seharusnya bekerjasama untuk mengeratkan silaturahim agar dapat mencapai perpaduan dan matlamat yang diingini. Selain itu, menjalinkan silaturahim juga dapat memberi banyak manfaat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasli rahimah." Maksudnya, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah seseorang itu menyambung silaturahim. Riwayat Al-Bukhari. Dalam era globalisasi, terdapat banyak cabaran yang mampu menggugat perpaduan di kalangan etnik negara ini. Isu-isu dalaman dan luaran menyumbang kepada kejatuhan hubungan etnik jika tidak ditangani dengan bijak. Kestabilan ekonomi dan politik merupakan asas kepada perpaduan hubungan etnik. Perpaduan yang dicapai pada hari ini perlu dihargai dan diamalkan agar terus kekal sehingga generasi akan datang. Kegagalan mengekalkan perpaduan memudahkan rancangan negara-negara lain untuk menaluki negara kita. Semua etnik tanpa mengira agama, budaya dan adat perlu belajar daripada sejarah agar sejarah penjajahan yang telah berlangsung lebih daripada 100 tahun tidak akan berulang. Cabaran era globalisasi hadir tanpa mampu dielak oleh sesebuah negara. Justru itu, sesebuah negara perlu bijak dalam membuat perancangan agar dapat mengharungi cabaran yang akan datang. Keupayaan sesebuah negara bekerjasama mengharungi cabaran-cabaran dengan baik mampu menjadikan negara selari dengan negara-negara maju yang lain.